Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Alright guys, terima kasih banyak-banyak aku nak ucapkan terlebih dahulu buat korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni please stay tune sampai habis, dan juga please stay support Faiz Cerita. Buat yang baru melalui Faiz Cerita guys, aku harap korang sudi untuk support Faiz Cerita dan hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan salam pengenalan daripada aku. Dan tak lupa juga korang boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. Kalau korang nak komen apa saja yang korang nak komen, korang nak nilaikan ke, nak bagi pandangan ke berkenaan dengan kisah yang aku nak kongsikan ni, ataupun nak bagi pandangan dari sudut yang lain untuk memberi cadangan kepada aku, untuk memberi penambahbaikan pun boleh, korang komen je di ruangan komen di bawah. Jadi guys, tanpa membuang masa, aku nak sharekan kepada korang dalam video kali ni, di mana apa yang aku nak kongsikan ni, kisah ni datangnya dari seseorang ni yang namanya Hakimi. Apa yang Hakimi ni sharekan kepada aku guys, untuk aku sharekan kepada korang dalam video kali ni, katanya sewaktu beliau mengalami gangguan yang menyeramkan ni, yang menakutkan ni, ketika itu dia bekerja sebagai seorang kerani data di sebuah syarikat ni. Pengalaman seram yang dia alami itu berlaku pada ketika itu dia berada di pejabat. So guys, kalau korang nak tahu kisah Hakim ni seram ataupun tidak, korang kena stay tune untuk tengok video ni sampai habis. Jadi pengenalan cerita Hakim ni, apa yang dia share kan, ok, macam yang aku bagi tahu tadi lah. Sewaktu tu dia bekerja sebagai kerani data di sebuah syarikat, dan katanya seingat dia lah, pada ketika itu tahun 2013, nak dijadikan cerita, ada satu malam tu dia bekerja sehingga lewat malam. Seingat dia pada waktu tu dalam pukul 9 ataupun 10 malam dia masih berada dekat pejabat sebab nak siapkan kerja. Yang ketika itu juga guys, Hakimi bagi tahu dia berseorangan, seorang-seorang. Dan dia siap bagi tahu dengan aku lagi, diulangi, seorang-seorang. Kebiasaannya dekat pejabat tu memang ramai orang, tapi waktu siang je lah. Start je pukul 7, ramai yang dah balik. Dan Hakimi ni bagi tahu seperti biasa, rutin dia dekat pejabat tu memang dia kena menyiapkan kerja-kerja yang diorder. Pada masa dia tengah buat kerja tu, dia buka lagu apa semualah kan, tengah-tengah dia layan buat kerja apa semua tu, tak lama kemudian BAM! Bukan kena penyepak, bunyi pintu guys, bunyi pintu tandas yang ditolak dengan sangat kuat dekat belakang. Dan kata Hakimi ni, dia dah memang sedia maklum dah, setiap malam pasti akan ada bunyi pintu tandas wanita yang dihempas dengan kuat. Apa yang berlaku ketika tu, waktu dia tengah buat kerja, dengar bunyi pintu tu dihempas, dia buat tak tahu je, dia kata. Sebab apa yang dia fikir masa tu, dia nak siapkan kerja dia je. Kata Hakimi ni, dia memang tahu cerita bunyi-bunyi pelik yang ada laluan dekat tandas wanita. Memang kata Hakimi, bukan itu kali pertama dia dengar, dah banyak kali. Tapi pada hari tu memang gangguan tu agak special sikit. Jadi berbalik pada bila dia dengar bunyi tadi tu kan, dia memang buat tak tahu je, dia memang malas. Macam yang aku beritahu tadi, dia nak buat kerja dia lah. Tapi kata Hakimi, sesekali dia bersuara juga. Dan pada ketika tu Hakimi dia macam tinggikan suara dia, dia cakap lah, aku nak buat kerja ni. Selepas je dia melontarkan kata-kata macam tu, suasana ketika tu kembali normal. Muzik dekat note dia pun berkumandang seperti biasa. Hakimi beritahu pejabat yang dia kerja tu memang agak boleh tahan jugalah, besar dan memang agak luas. Pada malam tu juga, apa yang Hakimi ni ingat, meja dia je yang berlampu, yang menyala. Meja-meja lain, pekerja-pekerja lain, semuanya gelap gelita. Jadi Hakimi ni pun, dia pun abaikan apa yang berlaku, dia tak nak ambil peduli pun. Dia pun sambunglah buat kerja. Tengah-tengah sambung buat kerja tu, dengan tak semena-menanya, dia kata telinga dia terdengar ada bunyi telefon di salah satu meja rakan sepejabat dia ni. Trut-trut, trut-trut. Lepas tu diam. Bila Hakimi dengar bunyi telefon tu, dia pelan-pelan pun, contoh ni meja dia lah kan, dia pun pelan-pelan angkat kepala, nak jenguk lah, nak tengok telefon tu datangnya daripada meja yang mana. Masa dia bangun macam ni nak jenguk kan, dia pun tengoklah kiri kanan, tapi dia tak nampak ada signal telefon yang menyala. Katanya meja office ni ada dinding seperti papan yang menjadi sepadan antara satu meja ke satu meja. Dan disebabkan itulah, kata Hakimi ni, dia terpaksa memanjangkan leher dia macam aku buat tadi tu, untuk mencari di mana datangnya bunyi telefon yang didengar tu. Jadi bila dia dah jenguk, dia tengok tak ada apa-apa pun yang berlaku.
Tak nampak pun telefon mana yang menyala tu. Dia pun lagi sekali dia abaikan guys. Dia pun sambung buat kerja dia, sambil keadaan ketika itu diiringi dengan muzik yang terpasang dekat note dia. Dan tak lama kemudian selepas bunyi telefon tadi tu bunyi lagi guys bunyi telefon tu. Turut. Bila je Hakimi dengar bunyi telefon tu lagi, apa yang dia buat, dia memperlahankan muzik yang ada dekat note dia. Sebab dia nak pastikan betul ke yang tu bunyi telefon ataupun perasaan dia je. Bila dia dah perlahan bunyi muzik tu, dia dengar betul-betul kan. Memang dia kata memang betul, memang itu bunyi telefon. Dan bunyi telefon tu deringan dia sangat kuat. Tapi yang peliknya dia kata bunyi telefon tu lain macam sikit, tak macam bunyi yang dia biasa dengar. Dia selalu je dengar bunyi telefon dekat pejabat tu, tapi tak macam tu. Dan lagi sekali Hakimi mengambil keputusan untuk menjengukkan lagi kepala dia. Pada waktu tu dia ternampak telefon dan juga mesin fax di hadapan pejabat bos menyala. Bila dia ternampak tu, dia macam terdetik tau. Dia macam siapa pula yang call fax ni malam-malam? Tambah pula kata Hakimi, dia beritahu mesin fax dekat pejabat tu memang jarang berbunyi, dan kalau berbunyi pun siang hari je. Tapi pada ketika tu dah memang malam. Memang dia kata sangat-sangat menghairankan lah. Hakimi ni dia tak puas hati tau. Dia memang tak puas hati sebab dia nak pastikan tau. Hakimi ni pun dia nak bangun lah, nak pergi tengok. Manalah tahu kod berbunyi lagi. Tapi kata Hakimi, dia baru je nak bangun dah diam pula. Dan Hakimi ni dia macam merungut lah. Dia macam aduh, kacau je lah. Hakimi ni pun apa lagi, dia pun yelah tengok macam dah tak ada apa-apa kan, dia pun sambung lagi buat kerja. Dia kata pada ketika tu kerja memang tengah banyak, memang ada juga kerja-kerja yang tertangguh yang dia kena siapkan. Jadi pada waktu tu Hakimi ni rasa give up sangat guys. Dia rasa macam aduh, lepas satu tapi tak ada apa-apa pun. Jadi dia malah nak layan lah. Dia pun nak sambung buat kerja. Muzik dekat note tu dia kata dia pasang perlahan je. Sengaja je dia buat macam tu sebab dia nak dengar bunyi fax tu. Tak sampai 2 minit, mesin fax tu berbunyi lagi. Apa yang Hakimi ni ingat, apa yang berlaku, dia baru je nak bangun, nak tolak kerusi, dia ada terdengar satu bunyi yang dia kata membuatkan pada ketika itu jantung dia dudak guys. Memang dia kata suspend betul. Bunyi tu macam trut klak kluk. Macam tu lah lebih kurang. Masa tu Hakimi ni dia tercengang, mata dia terus membulat. Kenapa Hakimi tu boleh tercengang sampai macam tu sekali guys? Kata dia ternampak ganggang telefon fax tu diangkat dan diletak kembali ke tempatnya. Cukup jelas dia kata memang bukan bermimpi. Waktu dia dah ternampak tu, dia macam tak boleh nak bergerak tau. Dia macam terkaku kejap, mata dia merundung tajam dekat mesin fax tu. Sebab Hakimi ni perasan, dia bagi tahu ganggang telefon fax tu sengit, tak kemas langsung macam yang dia nampak tu. Hati dia dah berdebar-debar. Dia pun memberanikan diri untuk pergi ke mesin fax tu. Bila dia sampai dekat mesin fax tu, memang adalah lampu warna merah yang menyala berkelip-kelip. Dan memang pastilah memang beralih, memang tak sama macam yang dia nampak tu. Persoalannya, kata Hakimi, waktu berlaku benda tu, dia rasa macam pelik. Siapa pula yang angkat ganggang telefon tu dan diletakkan ke tempat asalnya? Bila dia berada dekat sekitar kawasan mesin fax tu, tiba-tiba macam ada satu sambaran angin tau. Dan angin tu datang betul-betul dekat sekitar kawasan dia berdiri tu. Masa tu kata Hakimi, bulu roma dia memang susah nak digambarkan. Terpacak-pacak. Korang bayangkan Hakimi ni bagi tahu, dia terasa kepala dia ni macam besar. Bukan besar kepala tu tak baik. Maksudnya besar kepala yang macam yelah, dalam keadaan yang takut sangat. Dan sedikit perkongsian apa yang Hakimi ni nak share kan, dia macam dapat sedikit pelajaran lah. Di mana kalau kita ni terasa meremang sehingga ke kepala, itu maknanya kita dihadiri kedatangan benda halus yang tak elok. Jadi kalau korang setuju ataupun tidak, korang boleh komen di ruangan komen di bawah lah nanti. Jadi kita sambung balik. Bila dah terasa angin tu kan, Hakimi ni dia macam mengabaikan lah. Dia nak pergi ke meja dia lah. Bila dia sampai dekat meja dia, dia pun buka note dia, tapi dia tak pasang muzik. Dia buka surah Yasin. Hati dia waktu tu memang dah tak boleh fokus lah nak buat kerja. Mulut tu kumat kamit membaca ayat kursi. Dan tak lama kemudian seingat Hakimi, dia pun dah nak balik. Dia pun mengemas-ngemas lah meja dia. Lepas tu dia pun tutup komputer. Lepas tu guys, dia terasa ada benda besar tau yang berdiri dekat belakang dia.
tanggapan Hakimi, dia buat anggapan yang benda tu sangat marah pada dia sebab dia buka ayat kursi tadi tu. Dan pada ketika itu juga bunyi tandas perempuan tu sekali lagi dihempas dengan sangat kuat, lagi kuat daripada yang dia dengar tadi. Punya Hakimi ni bisik dalam hati, ini memang dah sampai masanya lah, memang sesuai sangat lah aku belah. Pada keesokannya guys, Hakimi ni pun dia ceritalah dengan kawan-kawan sepejabat dia ni. Lepas dia cerita benda tu, apa yang berlaku tu, Hakimi ni dan kawan-kawan dia yang lain ni tak berani dah nak kerja sampai lewat malam, apatah lagi seorang-seorang. Dan sedikit perkongsian, tak lama kemudian Hakimi ni berhenti, dia kerja kat tempat lain. Lepas tahun dia meninggalkan pejabat tu, dia ada dengar cerita daripada kawan dia yang masih bekerja dekat pejabat tu, di mana apa yang dikongsikan kepada Hakimi pada ketika tu, kawan dia ni bagi tahu dekat dia yang di mana ada salah seorang staff yang bekerja dekat situ pun mengalami gangguan yang sama macam Hakimi ni kena tau. Tapi lagi dahsyat, sampai trauma dia buatnya. Staff tu, apa yang menyebabkan dia trauma, dia mengalami gangguan sehingga kan benda yang mengganggu dekat pejabat tu muncul depan mata dia. Apa yang dia bagi tahu, yang kena gangguan ni memang orangnya kuat semangat, memang kental lah, tapi dia dah berhadapan dengan benda macam tu, habis hilang semua semangat dia guys. Dan sedikit kronologi macam mana staff tu boleh kena gangguan tu, ceritanya lebih kurang macam Hakimi ni lalui tadi. Staff tu dia nak pergi ke tandas, dan pada malam tu pukul 9 malam, lepas dia selesai urusan dekat tandas, dia nak keluar lah. Bila dia keluar je, dia buka je pintu tandas tu, ada tercegat satu entiti yang bersaiz besar. Memang saiznya tu luar biasa lah daripada saiz manusia. Ketinggian entiti tu hampir mencecah siling office yang beranggaran dalam 8 hingga 10 kaki. Kata Hakimi, semasa dia bekerja dekat pejabat tu, dia pernah juga ternampak entiti ni, tapi tidak begitu jelas macam yang staff lagi seorang ni nampak. Yang Hakimi tu nampak dia macam sama-sama sikit. Dan ada satu hari, Hakimi ni berkesempatan untuk jumpa staff tu lah yang kena ganggu sampai trauma ni. Dia tanyalah dekat staff tu, macam mana weh rupa benda tu? Yang staff tu dia menggelingkan kepala tau. Dia tak nak cakap, dia tak nak cerita. Memang nampak lah daripada air muka staff tu yang dia memang sangat trauma dan memang takut. Cuma apa yang staff tu boleh kongsikan sikit, dia bagi tahu dengan Hakimi, makhluk tu tinggi dan mencerlung. Lepas tu biji mata dia merah menyala. Itu sedikit lah apa yang staff tu boleh kongsikan pada si Hakimi ni. Sedangkan Hakimi ni dah tahu dah. Lepas tu Hakimi ni pun dia sengaja je lah tau. Dia pun sajalah konon-konon nak meneka lah rupa paras benda tu dekat yang staff ni. Dia bagi tahu lah dekat staff tu, mesti benda tu berambut panjang tetapi bertocang dan hujung kepalanya ke siling. Lepas tu kulit dia pula pucat, bermata tirus atau menjungkit ke kening dan merah. Benda tu betina. Betul tak? Pada masa Hakimi meneka benda tu guys, staff tu dia menekuk telinga dia tahu, dia tak nak dengar. Memang Hakimi nampak sangat-sangat trauma. Jadi tak lama kemudian guys, staff yang kena ganggu sampai trauma ni pun dia pun berhenti kerja sebab tak tahan sangat kena ganggu sampai macam tu sekali. Jadi itulah guys sebuah sedikit perkongsian dalam video kali ni, apa yang aku nak kongsikan kepada korang semua yang tengah tengok ni. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi stay tune sampai habis. Dan sekiranya kalau korang nak sharekan apa-apa, nak bagi penilaian ke pandangan tentang kisah ni, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau korang nak sharekan pengalaman korang, korang juga boleh sharekan di Faiz cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan sedikit pengalaman korang tu di video di masa akan datang sekiranya kalau korang tidak keberatan. Jadi guys, apa-apa pun guys, aku nak minta maaf banyak-banyak sekiranya kalau ada salah silap, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ada kata-kata yang kurang jelas, mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Aku minta maaf banyak-banyak dan segala kelemahan akan aku perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Jadi itu sahajalah guys untuk dalam video kali ni. Dan buat yang baru melalui Faiz Cerita, jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan teruskan support Faiz Cerita. Aku harap korang semua sudi untuk stay support Faiz Cerita, dan aku akan sentiasa mendoakan korang semua agar korang semua ni dipermudahkan urusan, murah rezeki, banyak umur, dan dijauhkan daripada gangguan-gangguan yang tidak baik macam kisah ni. Jadi itu saja, sekian dari Faiz Cerita untuk dalam video kali ni. Stay tune untuk next video guys, InsyaAllah. Assalamualaikum.